Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Yang saya kasihi sahabat saya Tuan Ijaini, Tuan Bilal, tuan-tuan, sahabat-sahabat, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat yang saya kasihi dan saya muliakan. Tentunya di permulaan ini sebagaimana biasa kita mendahulukan dengan memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hanya dengan izin daripadanya, dengan rahmat, inayah dan taufik daripada Allah Rabbul Jalil, saya dan tuan-tuan masih berpeluang untuk memperbaiki amalan dengan hidup yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Hidup berbaki ini semakin hari semakin mengecil dan semakin sedikit. Jadi dengan hidup inilah kita dapat memperbaiki amalan supaya amalan kita tu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki amalan tu artinya meluruskan betul amalan tu dari segi niatnya, dari segi perbuatannya supaya sebagaimana yang diajarkan Nabi. Man amila laisa amruna, siapa yang beramal lain dari apa yang kami tunjukkan, fahuwa raddun, ianya ditolak. Namun yang paling kita syukuri, Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan, kesihatan sehingga sama-sama kita dapat maghrib secara berjamaah petang ni. Isyak pada 7.30 kita mengisinya dengan pengisian ilmu, mudah-mudahan ianya tidak sia-sia malah memberi manfaat. Lebih-lebih lagi untuk meluruskan kefahaman, untuk memberikan kita maklumat yang sahih dan benar, terutama dari buku yang kita baca ini, iaitu menyemak semula kisah-kisah para nabi. Dah banyak dah kita baca ni, kisah-kisah para sahabat dan orang-orang salih. Kita sudah pun ke muka surat 237. Hari ni kisah yang biasa didengar tuan, dulu biasa kita dengar penceramah-penceramah bercerita. Kisah apa tuan? Kisah kononnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu masuk syurga dengan merangkak. Wah, dulu biasa kita dengar tuan ni. Abdurrahman bin Auf ni memang milioner, memang jutawan, memang kaya raya. Okey. Banyak dikaitkan kisah Abdurrahman ni. Mari kita dengar. Ni kononnya saja ni, tapi kisah ni dulu memang biasa didengar. Kalau tuan-tuan dengar kali berikutnya, tuan-tuan dah tahu kisah ni, status kisah ni ya. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha duduk di rumahnya. Aisyah ni isteri kepada Rasulullah, anak kepada Abu Bakar Siddiq. Tiba-tiba mendengar suara gemuruh, gempar di Madinah ni, ramai sibuklah suara gempar. Beliau berkata, apa ni? Bunyi apa tu? Macam tu lah. Apa hal ni? Wah, riuh rendah. Orang ramai berkata rombongan dagangan pulang membawa barang dagangan kepunyaan Abdurrahman bin Auf dari Syam. Rupa-rupanya yang riuh rendah tadi tu ialah kumpulan dagang, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf ni. Bunyi pun riuh rendah terlampau, banyak sangat barang yang dibawa, dagangan terlampau banyak unta digunakan kan. Jadi orang pun menyambutnya, wah, terlampau banyak kan. Rombongan tersebut merangkumi 700 buah kenderaan, 700 unta. Ada yang kata lebih lagi pun ada. Memang banyak betul lah ni. 700 tu pun dah terlampau banyak lah tu, dengan barang-barangnya lagi kan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya bila dia dengar begitu, dia kata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Aisyah, kononnya ni tuan, saya melihat Abdurrahman, kata Rasulullah, bin Auf ni yang punya kafilah dagang yang hebat ni tadi ni, memasuki syurga dengan merangkak. Kata Aisyah, tapi tak benar tuan. Konon ceritanya demikian.
Berita tersebut pun telah sampai. Kisah Aisyah menyebut kononnya ada Nabi sebut begitu tu telah sampai ke pengetahuan Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya, sahabat kaya raya ni. Lalu beliau pun segera menemui Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya kepadanya tentang benar ke berita yang sampai kepadanya itu, iaitu maklumat yang memberitahu dia akan masuk syurga dalam keadaan merangkak. Aisyah radhiyallahu anha pun memberitahu hadis tersebut kepada Abdurrahman. Disampaikanlah. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Abdurrahman pun berkata, demi Allah, segala barangan yang dibawa rombongan tersebut adalah untuk fisabilillah. Semua ni diinfak untuk fisabilillah. 700 tadi tu semuanya untuk fisabilillah. Maksudnya untuk diinfakkan pada jalan Allah. Tak ada untuk peribadi, semuanya. Bila mendengar dia akan masuk syurga dalam keadaan merangkak, maka semua ni untuk jihad fisabilillah. Satu segi kita dengar macam hebat kan. Dalam satu lafaz menyebut, satu lafaz lain pula menyebut, sekiranya saya mampu, saya akan memasuki syurga dalam keadaan berdiri. Lalu beliau mewakafkan ke semua barang tadi untuk jihad fisabilillah. Semua barang dagangannya jihad fisabilillah. Tu satu riwayat yang lain. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah bersabda mengesahkan tentang ini, wahai Abdurrahman, anda termasuk ke dalam orang-orang kaya. Anda tidak akan memasuki syurga melainkan dalam keadaan merangkak. Kononnya Nabi beritahu dia demikian. Berilah pinjaman kepada Allah, nescaya Allah akan membebaskan kedua-dua kaki anda. Beri pinjam tu maknanya sumbanglah sesuatu kan, pada jalan Allah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, saya melihat atau memasuki syurga, tiba-tiba saya mendengar bunyi sepatu di hadapan saya, bunyi tapak kaki, bunyi pergerakan kaki ni. Lalu saya berkata, siapa ni? Dikatakan pada Nabi, itulah dia Bilal. Ni dia Bilal. Lalu saya melihat, tiba-tiba saya dapati orang-orang fakir muhajirin, zuriat orang-orang beriman yang miskin-miskin ni berada di syurga paling tinggi. Sehinggalah baginda berkata, kemudian umatku dibentengi seorang demi seorang, tetapi Abdurrahman berjalan dalam keadaan lambat sekali. Yang lain dapat dilindungi kan. Abdurrahman aku tengok berjalan amat perlahan sekali, dan saya tidak melihatnya melainkan dalam keadaan bersusah payah nak masuk syurga ni. Payah banar dia ni. Yang lain okey, dilindungi. Yang miskin-miskin dapat syurga paling tinggi. Apabila beliau melihat Nabi, Abdurrahman melihat Nabi, beliau menangis. Abdurrahman menangis. Saya berkata, Abdurrahman bin Auf, apakah yang membuat anda menangis? Nabi kononnya berkata kepada Abdurrahman, apa hal yang kau menangis ni, pasal apa Abdurrahman? Jawab Abdurrahman, demi Tuhan yang membangkitkan Tuhan dengan kebenaran, demi Allah yang membangkitkan kau wahai Nabi Allah dengan kebenaran, saya, yakni Abdurrahman bin Auf, tidak pernah melihat Tuhan sehingga saya menyangka tidak akan melihat Tuhan selama-lamanya. Begitu sekali. Saya menyangka tak dapat melihat Tuhan kan? Seolah-olah payah nak melihat Tuhan selama-lamanya ni, kecuali selepas tempat-tempat yang membuatkan rambut saya menjadi beruban. Bila tempat yang dahsyat ni pada mahsyar ni, kan, baru dia nampak lah. Saya berkata, kenapa begitu? Nabi tanya dia, kenapa begitu? Dijawabnya, kerana harta saya yang banyak itu. Kononnya Abdurrahman jawab, yang menjadikan saya susah benar, sengsara di pada mahsyar ni, merangkak, tak dapat lihat Nabi ni, gara-gara kerana harta saya yang banyak itu. Saya masih dihisap dan diperiksa selepas daripada Tuhan. Masih lagi dihitung. Okay. Tuan-tuan, kisah ini ada disebut oleh Al-Qasim bin Muhammad Al-Asfahani, yang lebih dikenali dengan nama penegak As-Sunnah. Ia juga disebut dalam kitab Sifatus Safwah oleh Ibnu Jauzi, disebut juga dalam kitab Syiarun Nubala oleh Imam Az-Zahabi, dan Tarikh Ad-Dimashqi oleh Ibnu Asakir. Ada kisah-kisah dalam kitab-kitab besar kan? Dalam kitab-kitab hebat-hebat semua ada kisah ni tuan. Tapi mari kita dengar analisanya kisah ni, status kisah ni. Ni yang penting ni.
kisah ini tidak boleh dijadikan hujah. Nah, ayat pertama pengarang ni nak jadikan hujah. Kau tengok orang kaya Abdul Rahman Jalan Melaka, jangan dijadikan hujah. Hal ini kerana kisah ini adalah kisah mungkar jiddan, sangat-sangat mungkar ni. Tak boleh pakailah kisah-kisah yang tak boleh dipakai, tak boleh digunakan hujah ni. Kisah mungkar jiddan, ditolak dan juga lemah. Tambah juga lemah pula tu. Imam Ahmad meriwayatkan daripada jalan Ammarah, daripada Sabit, daripada Anas radhiyallahu anhu. Ammarah ialah nama sebenarnya Ibnu Zadan Abu Salamah As-Saidalani. Hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah lemah. Salah seorang perawi yang menceritakan ni, nama kawan ni Ibnu Zadan Abu Salamah Al-Saidalani ni seorang yang lemah. Dia adalah seorang lemah. Kata Imam Ahmad lagi, beliau meriwayatkan hadis-hadis mungkar daripada Sabit bin Anas, hadis-hadis yang ditolak daripada Sabit bin Anas. Bukan seorang daripada kalangan ahli hadis yang melemahkan beliau, bukan satu orang yang melihat si kawan ni lemah, ramai lagi, terdapat lagi yang lain melemahkannya. Riwayat daripada Ibnu Zadan ni lemah, bukan seorang saja yang berpandangan demikian. Imam Daruqutni menyatakan beliau seorang lemah. Di antaranya yang melemahkan lagi Imam Daruqutni, seorang ulama besar juga. Ni kawan ni lemah, tak boleh terima hadisnya ni. Kata Abu Daud lagi, beliau tidak begitu. Dalam kisah di atas terdapat juga seorang bernama, itu tadi seorang Ibnu Zadan, ada seorang lagi yang mengkisahkan ni. Di antara perawi itu namanya Ali bin Yazid Al-Hani. Beliau seorang yang lemah juga. Dah dua orang lemah, kan? Jalan lain yang didapati kisah ini juga diriwayatkan daripada Ibnu Sa'ad dan Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil, daripada jalan Sulaiman bin Abdul Rahman Al-Dimashqi, daripada Khalid bin Yazid bin Abi Malik, daripada bapanya, daripada Atta bin Abi Rabah, daripada Ibrahim, daripada Abdul Rahman bin Auf, daripada bapanya. Khalid bin Yazid bin Abu Malik seorang yang matrukul hadis. Yang melalui jalur ini ada seorang bernama Khalid bin Yazid bin Abu Malik. Dia seorang yang ditolak hadisnya, tak dipakai, tak dipakai oleh ulama-ulama pengkaji hadis ni. Kalau dia ni matrukul hadis ni, hadisnya tak boleh diterima. Ibnu Ma'in menuduh dia seorang yang dusta. Nah, ulama pakar hadis pun, ulama besar, ulama hebat. Ibnu Ma'in ni pun kata dia ni pendusta, nipu ni, tak boleh pakai, kan? Imam Az-Zahabi pun seorang ulama besar dalam bidang hadis ni, dalam kitabnya Siyar Nubala, ketika membuat komentar tentang peristiwa kisah Abdul Rahman ni jalan mengangkat ni, ia dikeluarkan katanya oleh Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Abdul Samad bin Hasan daripada Ammarah, katanya hadis ini sebuah hadis mungkar. Pun sama, Imam Zahabi pun menilai sebuah hadis mungkar, hadis yang tidak boleh diterima. Dia bukan hadis sahih, bukan hadis hasan pun, hadis mungkar. Imam Az-Zahabi juga menyatakan walau bagaimanapun, andai kata Abdul Rahman melalui sahabatnya memasuki syurga kerana dihisap lambat, dia terlewat slow, walaupun diterimalah ni katanya, berbanding dengan sahabatnya masuk syurga kerana dihisap terlebih dahulu dan memasuki syurga dengan merangkak secara simbolik. Namun, ini penting ni tuan, kata Imam Zahabi, namun kedudukan Abdul Rahman bin Auf ni dalam syurga tidak sama dengan kedudukan Ali bin dan Az-Zubair radhiyallahu anhu. Andai kata kisah ini sabit dan betul, bagaimana ia diriwayatkan dalam sebuah hadis mungkar dan daif. Ini kisah tadi daripada hadis mungkar dan daif. Kalaupun dia enggak benar, kan? Bukankah Rasulullah SAW sendiri sudah memperakukan dalam riwayat yang sahih yang lain, Abdul Rahman bin Auf ni diperakukan termasuk di antara 10 sahabat yang disaksikan oleh baginda sebagai orang-orang yang dijamin masuk syurga. Yang ada dalam syurga dalam satu majlis tanpa langsung menyebut beliau masuk syurga lebih lewat. Dalam hadis tu tidak pun disebut Abdul Rahman ni lewat ke tak lewat, disebut Abdul Rahman termasuk salah seorang 10 yang dijamin masuk syurga. Apa yang Rasulullah sebut dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Auf daripada Abdul Rahman bin Auf sendiri, berbunyi Abu Bakar fil jannah,
kata Rasulullah. Abu Bakar di syurga, Umar fil jannah, Umar pun di syurga, Uthman fil jannah, Sayyidina Uthman pun di syurga, wa Ali fil jannah, Ali pun di syurga, Talhah fil jannah, Talhah pun di syurga, Zubair fil jannah, Zubair pun di syurga, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan Abdurrahman bin Auf pun di syurga. Yang tadi, yang kita baca kisah dia tadi. Wa Sa'ad, Sa'ad pun fil jannah, wa Sa'id pun di fil jannah, wa Abu Ubaidah Al-Jarrah juga di syurga. Semua tu sama dia punya bunyinya, fil jannah, fil jannah, fil jannah. Okey, hadis itu riwayat Tirmizi, hadis yang ke-3680. Hadis tadi ni tuan yang kita baca tadi ni ada di dalam Fadailus Sahabah oleh Imam Ahmad, ada dalam kitab Imam Ahmad. Dalam Manaqib juga pun ada. Beliau menjelaskan Abdurrahman bin Auf adalah ahli Badar. Dia pun ahli Badar. Beliau yang pernah dikatakan kepada mereka, buatlah apa yang anda ingin. Rasulullah pernah sebut kepada ahli Badar ni, buatlah apa yang dia ingini, syurga tetap wajib bagimu. Syurga dah tentu bagi ahli Badar ni. Dah diberi jaminan dah, sesungguhnya saya telah mengampuni anda, memaafkan anda. Rasulullah telah memaafkan anda. Lepas peristiwa tu mungkin ada lah kesalahan-kesalahan kecil, tetapi Rasulullah kata dia ni ahli syurga. Syurga memang dalam tangan mereka ni. Hadis ini merupakan sebahagian daripada hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnadnya. Dan juga Imam Bukhari pun ada menyebut ni pasal ahli Badar ni. Abdurrahman juga terlibat dalam bai'atul ridwan. Dalam perjanjian Hudaybiyah, sebelum berlaku perjanjian Hudaybiyah, ada bai'ah ridwan, perjanjian nak menuntut bela di atas tersebarnya berita Sayyidina Uthman ditawan. Lalu berlaku perjanjian sahabat ni di bawah sebatang pokok, janji nak menuntut bela, rela terbunuh, rela. Namanya bai'atul ridwan. Dalam perjanjian tu ada Abdurrahman bin Auf ni, yang kaya raya yang kita baca ni. Allah menyebut di dalam surah Al-Fath, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Demi sesungguhnya Allah redha, Allah suka kepada orang-orang beriman ketika mereka memberi pengakuan taat setia kepadamu wahai Muhammad di bawah naungan pohon, iaitu kisah Hudaybiyah ni. Maka dengan itu ternyata apa yang sedia diketahuinya tentang kebenaran iman dan taat setia mereka ni yang ada dalam jiwa mereka, hati mereka. Lalu dia menurunkan semangat tenang tentram kepada mereka yang berjanji ini dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya. Dapat kemenangan lepas tu tawan Mekah tahun berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menunaikan solat di belakang Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau kita renung balik semula, Abdurrahman ni dijanjikan syurga. Abdurrahman ni termasuk ahli Badar. Abdurrahman ni termasuk dalam perjanjian yang dideklar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, orang yang berjanji di bai'atul ridwan ni. Rasulullah pun pernah solat di belakangnya. Jadi kisah merangkak ni macam tak ngam lah pula, macam tak ngam lah pula, tak berapa kena. Tambah-tambahan pula ulama-ulama hadis mengkritik, kan, mengkritik status hadis. Jadi kisah itu tidak boleh dijadikan hujah, tak boleh dijadikan pengajaran. Tengok Abdurrahman kaya raya, walaupun dia kaya raya dia mengangkat masuk surga. Jangan dijadikan hujah, jangan dijadikan bahan cerita nak beritahu orang, kan. Abdurrahman pun kepayahan lewat masuk syurga. Memanglah ada orang kaya memang kemudian, orang miskin memang dulu, memang pasal dia disemak, tapi bukan kes Abdurrahman, bukan. Dia sahabat, dia ahli Badar, dia, kan. Orang kaya yang lain macam kita-kita ni memanglah lewat. Kau kena semak dari mana harta kau, macam mana kau guna. Berbanding dengan orang yang ditakdirkan tidak berharta, fail dia sikit saja, fail tak banyak, fail kita menimbun, kan. Lewatlah jawabnya. Tapi tak boleh dijadikan Abdurrahman sebagai cerita ni, nak mengkaitkan dia tak boleh. Okey tuan.
Tapi banyak kisah tu dijadikan cerita untuk kononnya Abdul Rahman ni, kan? Padahal sumbangannya tidak dapat dinafikan. Jadi infak dengan harta dia yang banyak fisabilillah. Wah, yang tu patutnya yang di-highlightkan, kan? Baik, kisah berikutnya. Ini pun menarik juga. Kisah Sofiyah radhiyallahu anha dengan Hasan bin Sabit. Apa kisahnya tuan ni? Imam Tabrani meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan wanita dan kanak-kanak di satu benteng yang kokoh untuk melindungi wanita dan kanak-kanak ni dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni keluar Madinah, lalu wanita ni diletakkan di kawasan yang berbenteng lah, untuk menyelamatkan dia, untuk melindungi mereka. Okay. Tiba-tiba datang seorang Yahudi cuba memanjat tembok itu. Konon ceritanya ni, kan, Sofiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha meminta Hasan bin Sabit supaya membunuh lelaki itu. Adalah lelaki yang tinggal yang tak ikut jihad ni, namanya Hasan bin Sabit. Dalam peristiwa ni lah. Lalu Sofiyah kata, wahai Hasan bin Sabit, kau bunuh lelaki itu. Tetapi Hasan bin Sabit merasa takut dan memohon maaf kepada Sofiyah. Tak berani. Dia kata dia takut. Okey. Oleh kerana tidak ada cara lain, maka Sofiyah sendiri yang bangun menuju ke arah Yahudi itu dan membunuhnya. Tak ada cara lain, Sofiyah sendiri yang bertindak membunuh Yahudi tadi ni. Kemudian Sofiyah meminta Hasan mencampakkan kepala Yahudi itu kepada orang Yahudi yang lain dan potong kepalanya. Sofiyah kata, kau bawa kepala ni kau campak kepada Yahudi, kepala Yahudi yang lain ni yang berada di bawah benteng belakang tu lah. Kau campakkan ni. Tetapi Hasan juga merasa takut dan minta maaf, pun tak berani, kan? Dia minta maaf, dia tak dapatlah buat macam tu, dia takut. Dia takut, dia tak berani dan memohon maaf kepada Sofiyah. Kerana tidak dapat memenuhi permintaannya itu, akhirnya Sofiyah sendiri yang mencampakkan kepala Yahudi itu kepada pihak Yahudi itulah, orang-orang Yahudi yang belakang tembok tu. Melihat kepala tersebut jatuh bergelimpangan agaknya, lelaki-lelaki Yahudi pun bertempiaran lari ketakutan kerana menyangka ada pengawal lelaki yang gagah perkasa. Kononnya ada lelaki yang gagah perkasa, bah, pasal ada kepala jatuh ni. Lalu Yahudi pun terperanjat lari bertempiaran kerana mereka merasa mesti ada pengawal hebat di atas ni. Yang sedang mengawal benteng tersebut, anggapan Yahudi ini. Tuan-tuan, kisah ini pun ada dalam buku sebenarnya, tuan. Kisah ini pun tak boleh dijadikan hujah. Nak jadikan cerita ni kononnya tak boleh tadi. Tak boleh, tuan. Kenapa ya? Kerana sanad kisah ini terdapat seorang yang bernama, yang menceritakan ni, ada perawi bernama Ja'far bin Zubir yang ceritakan ini, tuan. Ramai pencerita-pencerita tu, ada seorang namanya Ja'far bin Az-Zubir. Beliau adalah seorang matruk yang ditolak, yang tak boleh diterima periwayatannya, ceritanya, maklumat daripada dia tak boleh diterima. Dia ni penipu, pendusta, kan? Dan dia juga suka mencipta hadis, mereka-reka hadis, bah. Ja'far bin Zubir ni. Dan dia juga meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Hadis-hadis yang ditolak dia suka meriwayatkannya. Kisah ini diriwayatkan juga oleh Tabrani daripada Urwah dengan sanad yang mursal. Kisah ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam kitabnya Al-Majma'. Di dalam kitabnya Al-Musnad. Al-Haytami juga menukilkan kisah ini dalam kitabnya Al-Majma', dan beliau telah menilainya sebagai lemah sanadnya. Sanadnya lemah, ni tak boleh pakai ni. Kenapa ulama ni mencatat dalam kitabnya? Nak beritahu kalau ada kisahnya ni, dia beri komentar, ni lemah sanadnya. Imam Az-Zarqani mensahihkan sanadnya di dalam kitab Mawahib, walaupun terdapat Ja'far bin Zubir. Ada juga ulama yang buat gitu. Al-Bazar meriwayatkannya dalam kitab Al-Kashaf. Al-Haythami dan menyatakan Al-Haythami menilainya lemah sanadnya. Jadi kebanyakan ulama-ulama memberitahu ni lemah sanadnya ni. Al-Baladhri menyebut di dalam kitabnya Al-Ashraf Al-Ansab
dan Al-Yaqubi. Ini semua ulama tarikh ni tuan, ulama sejarah. Dalam kitabnya At-Tarikh, Ibnu Ishaq menyebut kisah ini berlaku pada hari peperangan Khandaq. Ibnu Ishaq pula cakap peperangan Khandaq. Tadi kisah tadi konon peperangan Uhud. Ia juga disebut oleh Sirah Ibnu Hisham dengan sanad yang terputus. Nah, sanad pun tak bersambung-sambung, sanad pun terputus. Jadi bila sanad terputus ni, kategori dia memang tak boleh sahih, tak boleh hasan. Okey, walaupun Hasan bin Sabit yang tadi ni yang dikatakan penakut tadi ni, walaupun Hasan bin Sabit tidak terlibat dalam peperangan Uhud, dalam senarai peperangan Uhud tu yang 1000 orang ni, tapi yang kena hasut 300, yang pergi 700. Dalam 700 tu Hasan bin Sabit memang tidak tersenarai dalam tu tuan. Barangkali orang mengambil kesempatan buat cerita ni, wallahu alam. Hasan bin Sabit memang tidak terlibat dalam peperangan Uhud, namun beliau sebenarnya mempunyai kemuliaan dari segi memiliki kalimah yang kuat. Ingatan dia kuat, dia mengabdikan ingatan dia terhadap pahlawan Islam dalam peperangan tersebut dan lain-lain. Dia ni penasihat yang baik lah, dia ni okey. Hasan bin Sabit sebenarnya adalah seorang yang diberikan keuzuran, dia diberikan maaf oleh Rasulullah untuk tidak berjihad dalam perang Uhud. Hasan bin Sabit ni yang diceritakan dalam kisah ni, penakut ni, dia dapat uzur, dia dapat maaf, dia dapat absent, dia dapat kebenaran absent daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyertai perang Uhud. Al-Kalbi menyebut daripada Ibnu Asakir dalam kitabnya, sifat penakut bukan sifat Hasan. Ada ulama lain pula kaji, Hasan bin Sabit bukan penakut, itu bukan sifat dia. Bahkan beliau seorang pemberani dan tegas. Dia seorang yang berani, seorang yang tegas. Cuma beliau ditimpa keuzuran, tidak dapat menyertai perang Uhud. Dia ada masalah. Apa masalahnya? Sekejap lagi. Dia dapat uzur, dia dapat maaf daripada Rasulullah untuk tidak join peperangan Uhud. Al-Waqidi menjelaskan sebagaimana beliau menukilkan daripada Al-Asfahani dalam bukunya Al-Aghani, penyakit yang dialami oleh Hasan, salah satu urat tangannya terputus. Urat tangannya terputus yang membuatkan beliau tidak mampu menggunakan tangannya untuk melawan musuh. Tak boleh, tangan tak boleh angkat, tangan cedera ke, tangan luka, tangan terputus urat ni memang tak boleh. Berperang masa tu memang guna tangan untuk pedang, untuk lembing, untuk tombak dan sebagainya. Inilah kisah yang menceritakan sebab-sebab kenapa Hasan bin Sabit tidak turut serta untuk join dengan orang-orang Islam dalam peperangan Uhud. Tangan dia cedera. Kata penulis lagi, tidak terdapat kisah Hasan bin Sabit dengan Sofiyah berdasarkan riwayat yang benar. Nada daripada riwayat yang benar, tak jumpa kisah Hasan bin Sabit dengan Sofiyah radhiyallahu anha tadi yang boleh dipercayai, tidak ada. Dan dapat dijadikan hujah sekaligus mendorong diterima riwayat yang dikemukakan oleh Waqidi dan juga Al-Kalbi yang menjelaskan tentang penyakit beliau yang beliau alami. Hasan adalah seorang yang mencela ahli syair semasa jahiliah ni. Dia memang hebat bahasanya, dia mengkritik penyair-penyair jahiliah lah, penyair-penyair musuh, dan juga di zaman Islam. Tidak ada seorang pun yang menuduh beliau sebagai penakut. Nada. Dari kajian sahih ulama-ulama, tak ada yang mengatakan beliau ni penakut. Sekiranya apa yang disebut dalam hadis riwayat Tabrani di atas sahih, sudah tentu beliau akan disebut di dalam syair dan dicela perbuatannya, sebagaimana Hasan sendiri mencela orang lain lari dari medan perang. Sedangkan kalau tengok syair-syair Hasan bin Sabit ni mencela orang lari dari medan perang, ini dia sendiri penakut, macam bertentangan, tak menasabah kan? Selain daripada itu, Ibnu Hisham sendiri menyebut dalam sirahnya, Hasan bin Sabit ketika itu sudah terlalu tua. Ada lagi elahnya, dia sudah terlalu tua. Kerana itu beliau tidak terlibat di medan peperangan. Kata Ibnu Hisham dalam bukunya, dalam buku sirahnya, terlalu tua. Oleh sebab itu dia dapat uzur tidak join peperangan Uhud. Ibnu Abdul Bar menambah maklumat tentang keuzuran Hasan bin Sabit ni
Daripada terlibat peperangan Uhud, dia tak join peperangan Uhud sebagaimana yang tercatat dalam kitabnya Ad-Durar. Sekiranya peristiwa tersebut benar-benar berlaku, sudah tentu Hasan akan dicela oleh anaknya sendiri yang bernama Abdul Rahman bin Hasan ni. Kerana Abdul Rahman ini banyak kali mencela ahli syair Arab seperti Najasyi dan lain-lain. Mesti dia pun dapat kritikan daripada anak dia, penakut kan. Ini tak ada. Allah sajalah yang lebih mengetahui hakikat sebenarnya. Tapi nak beritahu dia penakut, tak ada dalil-dalil yang sahih menunjukkan dia penakut. Tak ada cerita yang sahih kisah dia dengan Hasan bin Sabit dengan Sufyan. Tidak ada. Kan? Tambah-tambah pula ada perawi-perawi tadi yang ada masalah juga. Kan? Okay. Malah ada pula yang mengatakan terlalu tua, ada yang mengatakan dia tangan uzur dia dapat. Kan? Jadi semua tu tahu. Kalau dihimpunkan, tak munasabah Hasan bin Sabit ni penakut sebagaimana yang ada dalam kisah tadi. Memang dia tidak join. Yang tu benar, dia tidak join peperangan tu benar. Mungkin terlalu tua, tambah pula tangan kan. Okey. Untuk lastnya, untuk last ni kisah kematian Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah Az-Zahra, isteri kepada Sayyidina Ali. Isteri kepada Sayyidina Ali. Ini orang Syiah suka ni tuan ni. Muhammad bin Yunus menceritakan katanya, Mus'ab bin Abdullah Az-Zubair menceritakan katanya, Ibrahim bin Sa'ad memberitahu kepada kami daripada Muhammad bin Ishaq, daripada Abdullah bin Abi Rafi', daripada bapanya, daripada ibunya Salma, katanya, kisahnya berbunyi, kononnya dalam riwayat ni Fatimah binti Rasulullah mengadu sakit. Satu hari Fatimah anak Rasulullah, isteri kepada Sayyidina Ali, mengadu sakit. Pada satu hari beliau bangun, seperti mana sebelumnya dia bangun. Pada masa itu Sayyidina Ali bin Abi Talib telah pun keluar. Dia bangun, Sayyidina Ali telah keluar daripada rumah. Fatimah berkata, wahai ibu, alangkah baiknya kalau ada orang yang mencurahkan air dalam bekas untuk saya. Kalau ada orang yang boleh curahkan air untuk saya ni, dia baru lepas bangun ni, sakit ni. Lalu ada orang, lalu saya ni Salmah pun mencurahkan air ke bekasnya. Kata Salmah yang menceritakannya, mencurahkan air ke dalam bekas Fatimah ni untuk kegunaan beliau. Fatimah bangun daripada tempat pembaringannya dan mandi sebagaimana biasa beliau lakukan sebelum jatuh sakit. Kemudian setelah selesai mandi, beliau berkata, bawakanlah pakaian yang baru untuk saya. Dia minta Salmah ni berikan dia pakaian baru. Lalu saya, yakni Salmah, pun memberikannya pakaian tersebut kepada Fatimah. Fatimah memakai pakaian tersebut, kemudian pergi ke rumah yang biasa beliau pergi, lalu berkata, letakkanlah katil di tengah-tengah rumah. Dia pergi ke sebuah rumah yang biasa dia pergi, letakkan katil di tengah-tengah rumah ni. Lalu saya pun meletakkan katil, kata Salman, di tengah-tengah rumah. Setelah itu Fatimah berbaring di situ dan menghadap kiblat. Baring menghadap kiblat. Wah. Seraya berkata, wahai ibu, sekarang masanya nyawa saya dicabut. Saya nak meninggal ni. Kan? Saya sudah mandi dan diharapkan tidak ada orang yang membuka lagi pakaian ni lah. Selepas saya gunakan pakaian baru, dah mandi, dah pakaian baru ni. Kan? Jangan ada orang menggantikan pakaian ini setelah nyawa saya dicabut. Setelah nyawa dicabut dari tubuhnya. Dia punya wasiat. Wasiat Fatimah. Setelah itu Sayyidina Ali pun boleh pulang ke rumahnya. Daripada urusannya tidak disebut apa urusannya. Salma pun yang menguruskan Fatimah tadi menceritakanlah segala-gala yang dilalui ni. Yang menceritakan tentang peristiwa kematian Fatimah ni, dari awal tadi bangun mandi apa semua ni, sampai pakaian baru tadi ni, sampai katil di tengah rumah diceritakan habis. Dan juga pesanan Fatimah kepadanya supaya jangan diganti baju baru ni yang dah dipakai ni. Ali pun berkata, tidak ada orang akan membuka semula pakaiannya. Setelah itu Ali pun membawanya ke perkuburan dan mengemumikannya. Ni kisah ni ada pada Syiah saja ni tuan ni. Kitab kita saya tak dengar lagi lah. Tapi kisah ni tak boleh langsung dijadikan hujah. Tak boleh tuan. Kan? Kisah ni kisah dipanggil daif jiddan, terlampau daif. Terlampau daif, teruk sangat daifnya. Dia ada dalam kitab Imam Ahmad Fadail Sahabah.
dalam Ibnu Sa'ad tabaqatnya, dalam kitab Haytami dalam Majma', dalam Ibnu Jauzi dalam kitab Mawdu'at, dalam kitab Tabari dalam Az-Zakhair, Ibnu Katsir pun dalam Bidayah wa Nihayah pun ada, Az-Zahabi dalam Siyar Nubala pun ada, dan lain-lain semua lah. Punca yang menyebabkan kisah ini lemah sangat ialah wujud seorang perawi dalam kisah ini bernama Muhammad bin Yunus Al-Kadimi. Kisah-kisah ni, perawi mencerita ni, ada seorang bernama Muhammad bin Yunus Al-Kadimi. Muhammad bin Yunus Al-Kadimi. Dia ni seorang yang matruk, yang tak diterima, tak boleh dipakai sama sekali, tak boleh diterima ni. Hadis dia, daripada dia Muhammad bin Yunus Al-Kadimi ni tak boleh dipakai. Dia didakwa sebagai pendusta oleh Imam Abi Daud. Imam Abu Daud pun kata dia ni pendusta. Ibnu Hibban, Daruqutni, Al-Huzaimah pun sama. Ibnu Hibban menyatakan beliau ni telah mencipta mereka-reka hadis, lebih 1000 hadis. Dia buat hadis sendiri bang. Muhammad bin Yunus Al-Kadimi ni lebih 1000 hadis diciptanya, direka-rekanya. Ni ada disebut oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Majruhin. Dalam Imam Az-Zahabi pun begitu, disebut demikian, termasuk Al-Asqalani dan At-Taqrib. Nak menceritakan ni kisah tipu, tak boleh pakai. Terdapat elah lain, ada penyakit lain kisah ni berkaitan dengan kisah ini. Bagaimana mungkin, elah ni maksudnya tak munasabah lah kisah ni, ada masalah kisah ni. Bagaimana mungkin kisah ini dikira sebagai kisah benar, sedangkan mandi hanya disyariatkan setelah seorang itu mati. Dah mati wajib mandi. Ini dia belum mati lagi, dia mandi, lepas tu terus tanam. Mana boleh, dia lepas mati kena mandikan. Andai kata perkara ini benar-benar berlaku kepada Fatimah, masakan Ali tidak tahu kewajipan memandikan jenazah? Nak mati kena mandi, wajib kan? Kan? Macam mana Sayyidina Ali boleh tinggalkan kewajipan memandikan jenazah? Kan? Setelah berlakunya kematian ni, dia biarkan saja, tak payah, gara-gara wasiat tadi. Kemudian Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i berhujah bagi menunjukkan keharusan seorang lelaki memandikan jenazah isterinya. Dalam kisah Sayyidina Ali memandikan jenazah isterinya Fatimah. Dalam kitab fiqh kita akan jumpa bolehnya sang suami memandikan isteri. Boleh. Berdasarkan kisah yang sebenarnya Sayyidina Ali memandikan Fatimah. Rupanya Ali memandikan, tapi dalam kisah tadi tak mandi. Padahal dalam yang sebenarnya Sayyidina Ali memandikan Fatimah. Dalam kitab fiqh ada, Imam Ahmad ada, Imam Syafi'i pun ada. Dijadikan dalil bolehnya sang suami memandikan isteri. Buktinya ialah Sayyidina Ali memandikan Fatimah. Ini menunjukkan wujud pertentangan yang nyata yang ada dalam kitab Imam Syafi'i. Sayyidina Ali memandikan, Imam Ahmad pun juga Sayyidina Ali memandikan isterinya. Tapi kisah tadi ini tidak. Pertentangan yang nyata, kan? Sedangkan di sini Sayyidina Ali dalam kisah yang kita baca tadi, Sayyidina Ali tidak memandikannya, terus mengemumikannya begitu saja. Nampak sangat tidak lurus, tidak betulnya kisah itu. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu. InsyaAllah kita sambung kisah yang lain juga, kisah menarik juga minggu depan insyaAllah. Kisah Khansa dan anak-anaknya, ini pun bagus untuk didengar. Pelan-pelan insyaAllah minggu depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.